Okey kawan-kawan, untuk video kali ni cikgu akan terangkan kepada kawan-kawan sejenis bahan yang sangat-sangat bagus untuk tanaman kita. Okey, bahan tersebut apa dia? Okey, bahan tersebut adalah kulit pisang. So, kulit pisang ni sangat-sangat bagus untuk tanaman. So, nanti cikgu akan terangkan apakah kebaikan kulit pisang pada tanaman kita. Okey kawan-kawan, kulit pisang ni sangat-sangat bagus untuk tanaman kerana kulit pisang ni mengandungi kalsium yang tinggi. So, kalsium ni sangat-sangat baguslah untuk pertumbuhan pada pokok, untuk bagi pokok kita banyak bunga dan sangat-sangat bagus kalau kita campur dengan tanah. So, nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana proses untuk menjadikan dia baja. Okey kawan-kawan, kulit pisang tadi cikgu akan guntinglah menjadi kecil-kecil supaya senang kita nak masukkan di dalam air, supaya senang kita nak letak dia dekat pasu-pasu. So sekarang Cik Din tengah gunting ni kulit pisang. Secara kebetulan lah Cik Din bantu Cik Ta kan. Kita akan gunting dia banyak-banyak lah, bagi dia halus-halus supaya dia jadi cebisan halus, supaya kita boleh letak di dalam air. Okey. Okey kawan-kawan, kulit pisang yang dah Cik Din gunting ni, nanti seterusnya Cik Din akan masukkan dekat dalam balang ni. So balang ni Cik Ta dah isi dengan air beras. So air basuhan beras lah. So kita akan rendam dia selama 1 malam. Pagi esok kita akan siram dekat pokok. Okey, ni proses di mana Cik Din masukkan dia dalam balang. So kita akan rendam lah selama 1 malam. Okey, so nanti kita akan tutup. Okey, kita tengok proses seterusnya. Okey, untuk balang yang tadi, Cik Ta akan simpan dia lah dekat kawasan yang agak gelap, yang tak kena cahaya matahari. So, nanti kita nak bagi dia proses keluarkan gas. Dan esok kita akan siram dekat pokok. Okey, so proses untuk kita buat mol dah siap. Okey kawan, ni adalah hasil yang kita dapat lah selepas 2 hari Cik Ta simpan dia dekat tempat yang gelap. So, yang ni dia dah boleh guna lah. Nanti petang Cik Ta akan keluarkan air dia. So, kita akan toast dan kita boleh guna pada pokok kita. So, untuk kita guna ni nanti kita akan campur dengan air lah. Sebagus-bagusnya kita akan guna air tanpa klorin, iaitu air yang bukan air pipe lah. Sebagus-bagusnya kita boleh dapat air hujan ataupun apa-apa air yang tanpa klorin. Sebabnya bila air yang tanpa klorin ni dia sebenarnya sangat-sangat bagus untuk tanaman kita. Jom kejap lagi kita nak siram pokok. Okey, ni adalah kulit pisang yang Cik Ta dah rendam. So, yang ni Cik Ta rendam dia selama 2 hari. So, Cik Ta rendam dia ni, Cik Ta campur dengan air basuhan beras. So, nanti kita akan letak di dalam timba. So, kita akan toast dia supaya kulit-kulit ni kita boleh pisahkan dengan air lah. So, nanti kita akan campur dengan air yang tanpa klorin. Okey, so ni Cik Ta dah sediakan penapis. So, Cik Ta akan tuang lah. Okey, bila kita dah tuang, dalam ni mesti ada macam sedap kan. Kita campur lah untuk kita dapatkan pati dia kan. Okey, kita akan goncang. So, yang ni kita boleh campur dengan air biasa lah. Bila kita campur dengan air biasa tu, biasa kalau macam Cik Ta biasanya Cik Ta tak diikut ni sebah sangat sebab dia organik kan. Tapi kalau macam kawan-kawan mungkin biasanya ada sukatan, boleh guna sukatan. Tapi kalau macam Cik Ta, sebab dia organik, so Cik Ta main agak-agak je lah. Okey, so macam ni keadaan air dia. So, yang ni kita boleh campur lagi air. Lepas tu kita boleh siram dekat pokok. So, orang kata apa ya, benda ni dia sangat-sangat bagus untuk pokok kita lah. Sebab dia ada mengandungi kalsium. So, kulit pisang ni memang sangat-sangat bagus. Sebab Cik Ta kata kenapa Cik Ta kata bagus? Sebab Cik Ta dah pernah guna. Dan hasil dia memang sangat-sangat bagus. Dan kita boleh nampak lah hasil dia sendiri. So, yang ni Cik Ta berani cakap sebabnya Cik Ta dah pernah buat testimoni pada pokok Cik Ta sendiri.
Okey, Cik Ta juga kadang-kadang Cik Ta akan siram dekat jenis-jenis yang berbunga. Okey, macam kobis ni. So dia membantu orang kata proses lah, membantu proses bagi pokok kita lebih subur kan. So dia dapat banyak lah orang kata vitamin, banyak dapat sumber-sumber makanan. Selain kita guna baja, kita juga boleh bagi dia orang kata sumber makanan daripada sumber-sumber yang lain. So macam pokok kopis ni memang Cik Ta akan guna baja Milagro, dan Cik Ta akan letak, kadang-kadang Cik Ta letak air daripada kulit pisang, kadang-kadang Cik Ta akan letak kulit telur. So macam pokok bunga ni kan. So bahan-bahan organik ni sangat-sangat baguslah kita guna pada tanaman kita. Okey, ni air kulit pisang tadi, so kita siram je lah. Okay, tujuan kenapa kita siram sebenarnya, bila kita siram ni sebenarnya dia membantulah pokok ni untuk lebih sihat, untuk orang kata lagi bagus lah. Lepas tu kita boleh nampak dia punya kesan. Macam pokok ni, Cik Ta tak tahu pokok bunga apa, tapi bila Cik Ta letak air pisang ni, dia ni lah memang dia nampak subur dia kan. So dia rimbun sangat. Jadi Cik Ta memang amalkanlah kulit pisang. Kalau Cik Ta ada kulit pisang, Cik Ta akan guna. So macam yang ni, daun sup. Okey kawan, ni adalah kulit pisang. So kita ada dua cara lah. Satu, kita boleh buat mold, iaitu kita dengan cara kita rendam kulit pisang ni, dan satu lagi cara dia ialah kita potong halus-halus dan kita letak. Cumanya bila cara yang kita potong halus kita letak pada pasu ni, proses dia agak lambat lah. So dia proses perebutan dia agak lambat, so dia ambil masa kan. Kalau cara yang Cik Ta siram air tu, so dia cepat. So bila kita siram dia akan serap terus. Tapi dua-dua cara pun sama je. So kita boleh guna, dan dua-dua cara ni pun sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita dan juga untuk pokok kita. So kita boleh letak dia macam ni lah. Okey, ini pokok halia. So kita boleh letak dia ni, dan paling bagus sebenarnya bila kita dah letak dia macam ni, kita akan timbul sedikit dengan tanah. Tu cara yang paling bagus lah. So Cik Ta akan letak ni pokok apa kita panggil ni, temu, pokok temu. Ni pokok daun sup. So yang ni pokok daun sup ni Cik Ta tanam dia daripada biji benih. So dia tak ada masalah bila dia kena panas. Sebab kalau kita semai daripada biji benih ni, pokok akan jadi lebih kuatlah daya tahan dia kuat. Sebabnya kita dah semai dia daripada biji benih. Kita dah ajar dia daripada kecil duduk dalam bawah panas. So dia memang tahan. So yang ni pun kadang-kadang Cik Ta akan letak kulit pisang. So paling baguslah bila kita letak kulit pisang ni, yang paling bagus sebenarnya kita kena letak tanah sikit lah, supaya kita boleh cover balik ni. Okey. So bila cara macam ni dia agak lambat sikit lah, sebab dia mengambil masa proses perebutan berbanding yang kita jirus. So bila kita jirus tu dia terus mengalir ke bawah. So akar orang kata terus boleh menyedut lah nutrisi. Kalau macam cara macam ni, dia ambil masa sedikit lah. Tapi dua-dua cara pun sangat-sangat bagus. Yang penting jangan buang kulit pisang, sebab kulit pisang boleh guna pada tumbuhan kita. Okey, ini pokok tin juga. Sebenarnya pokok tin Cik Ta ni kecil je, tapi sebab kita tanam dia cara organik, so dia membesar dengan orang kata natural lah. Okey, dia membesar secara semula, jadi kita tak push dia, jadi dia akan keluar buah dia sentiasa ada. Okey, dan yang paling bagus dia organik lah. Jadi sebab tu Cik Ta sangat-sangat menggalakkan ke kawan yang tanam pokok guna cara organik. Okey, guna baja organik, dan kalau ada bahan-bahan organik seperti kulit telur, kulit bawang, kulit pisang boleh guna. So dia sangat-sangat jimat dan bagus untuk pokok kita. Okey, ini pokok buah tin. Nampaknya ada buah tin Cik Ta yang dah nak hampir masak. So
orang kata bila kita guna bahan seperti kulit telur, kulit pisang, sangat-sangat bagus untuk pokok kan. So yang ni buah tin, bila kita Cik Ita perasan lah, bila Cik Ita sentiasa guna bahan-bahan yang organik macam ni, okey, apa yang berlaku ialah setiap kali kita guna dan mungkin ambil masa sedikit lah, tapi hasil yang kita akan nampak ialah orang kata buah dia sentiasa ada. Macam ni kan. Jadi bila buah tu sentiasa ada, tengok air sampai ke atas ni. Jadi orang kata kita rasa happy lah kan. Kita tanam sendiri, kita dapat tengok hasil depan mata kita sendiri. Yang paling best, kita boleh tuai lah waktu kita nak ambil nanti. Okey, buah tin ni sebenarnya Cik Ita boleh bagi dia masak lagi. Maksudnya bagi dia macam esok kita boleh ambil. Cumanya mungkin cuaca lah. Sebab bila sekarang musim hujan, kadang-kadang bila Cik Ita bagi dia terlebih masak, nanti dia suka pecah. Jadi kalau pecah tu kadang sebut suka masuk kan. Jadi lebih selamat Cik Ita ambil dia macam ni. Tapi dia ni sebenarnya sangat-sangat sedap. Sebabnya kalau kita ambil dia macam ni pun dia dah ni. Dia ada macam crunchy. Okey, si dalam ni macam ni. Ni pun dah lembut dah. Okey, jap. So buah ni memang manis. Yang untungnya kalau kita tanam secara organik, baru kita tanam kat rumah kan, kita boleh petik dan makan. Jom kita tanam buah tin dekat rumah. Okey, ini pokok kunyit. So kita juga boleh letak dekat pokok kunyit. Okey, so bila kita guna benda-benda organik ni sangat-sangat bagus lah. So kita boleh guna pada tanaman kita yang kita nak makan. Jadi dia tak ada masalah sebab dia organik. Jadi selain kita jimat, kita juga boleh organikkan tanaman kita. Okey, jom kita guna bahan-bahan yang ada dekat rumah, bahan-bahan organik. Pokok bunga ni, Cik Ita tak tahu nama dia, tapi dia ni memang serasi. Serasi sangat bila Cik Ita siram dengan air kulit pisang. So bila Cik Ita siram dia, dia memang merimbun lah. So dia macam serasi sangat dengan kulit pisang. So memang Cik Ita selalu gunalah kulit pisang dekat dia ni. So kulit pisang ni kita boleh guna dia letak dekat pokok pun boleh, ataupun kita jadikan dia air dan kita siram. Okey, tapi Cik Ita tak tahu sebenarnya nama pokok ni, tapi dia ni memang serasi dengan kulit pisang. Bila Cik Ita letak dia memang gemuk lah. Ni Cik Ita ada satu lagi. Okey, ini adalah pokok daun sop. So pokok daun sop ni Cik Ita tak tabur kulit pisang, tapi Cik Ita suka jirus dia dengan air kulit pisang. So dia lagi cepatlah proses tu bila kita siram dengan air. So nanti Cik Ita akan tunjukkan macam mana proses tu Cik Ita lakukan lah. So jadi bila kita siram dekat pokok-pokok daun sop ni, dia pertamalah bila kita siram kita akan nampak bahagian bawah ni. Okey, dia akan keluar banyak anak-anak baru, tunas-tunas baru. So pokok kita akan jadi merimbun lah. Bila merimbun, dia sangat-sangat bagus lah. Sebabnya pokok daun sop ni kita akan guna dalam masakan. Jadi bila kita guna masakan, kita guna bahan organik dan sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Kalau kawan-kawan ada pokok yang berdaun juga, kawan-kawan boleh letak kulit pisang. Sebab macam ni Cik Ita letak dekat pokok yang berdaun. So daun dia memang akan jadi sehat, cantik dan warna pun agak menarik. So kalau kita ada jenis-jenis berdaun, jangan buanglah kulit pisang tu. Sebab dia sangat-sangat membantu dalam proses pembesaran, pertumbuhan. Sangat-sangat membantulah pokok kita membesar dengan cantik. Okey, bagi kawan-kawan yang ada pokok bunga, sangat-sangat baguslah kalau kita letak kulit pisang. Sebab kulit pisang ni dia membantulah untuk penghasilan bunga yang banyak. So yang ni memang Cik Ita letak kulit pisang, lalu tu Cik Ita letak sedikit baja Milagro.
Okey, ni adalah pokok peria. So, memang cikgu akan gunakan baja milagro dan cikgu akan campurkan dengan kulit pisang. So, bila kita letak kulit pisang ni pada pokok peria ni, pokok peria kita, ni pokok peria yang barulah, dia belum berbuah lagi. Dia baru-baru nak belajar berbuah. Tapi apa yang cikgu nak kongsi tip, bila kita letak kulit pisang, pokok peria ni dia akan mengeluarkan daun yang sangat-sangat besar. Dan sangat baguslah bila kita campurkan kulit pisang, kita letak dengan baju organik. So, hasil yang kita dapat memang memuaskan. So, yang ni peria cikgu ni dia belum berbuah. Tapi nanti cikgu ada pokok yang dah berbuah. So, orang kata jimatlah kita guna kulit pisang. So, lepas ni, bagi mereka yang ada kulit pisang, tak payah buang. Kita boleh buat baja. So, kita boleh buat baja lah guna kulit pisang. Okey kawan-kawan, ni adalah view rumah cikgu. So, yang ni cikgu ambil video ni sebenarnya dah nak dekat Merdeka. Jadi, dia ada bendera-bendera Merdeka lah. Cuma kat sini cikgu nak tunjuk, ni antaralah pokok-pokok yang cikgu guna. Selain guna baja milagro, cikgu akan guna bahan-bahan organik. So, sangat-sangat bagus lah bila kita guna bahan organik. Kita makan sendiri dan dia sangat-sangat bagus untuk kesihatan diri kita. So, macam ni pokok peria. Tapi, ni cikgu dah kutip buah dia lah. Cuma dia ada, baru-baru berbuah lagi pun ada. Sebab customer cikgu dah kutip kan. So, sangat-sangat baguslah bila kita tanam pokok secara organik dan kita guna baja-baja organik. Okey, bila kita tengok tanaman kita, yang kita tanam sendiri daripada biji benih, subur dan merimbun, sangat-sangat happy lah bagi kita yang suka menanam pokok kan. Sebab tu, cikgu sangat-sangat sukalah tanam pokok guna cara organik. Sebabnya bila kita guna cara organik ni sebenarnya, proses dia mungkin agak perlahan. Tapi proses buah tu dia sentiasa ada. Okey, selagi kita letak bahan-bahan organik, tanah kita lagi sangat-sangat subur, sangat-sangat proi dan orang kata pokok kita akan sentiasa sihat. Lambat mati sebenarnya bila kita tanam secara organik berbanding kita tanam secara kimia. Kadang-kadang pokok kita memang keluar buah yang banyak, tapi kita dah tahu kan kimia tak bagus untuk kesihatan dan dia ada bahan kimia. Tapi biasa bila cikgu dulu guna bahan orang kata baja kimia, pokok cikgu cepat mati. Tapi bila cikgu guna cara organik, pokok cikgu lambat mati dan orang kata best lah kita makan kan, rasa pun lain. Jom organikkan Okey kan kawan, cikgu dah selesai untuk video kali ni. So cikgu berharap semoga video kali ni dapat membantulah kawan-kawan dalam bagi pokok kawan-kawan subur. Okey, selain kita boleh guna baja organik, kita juga boleh guna sumber-sumber organik yang lain seperti kulit pisang, kulit telur, kulit bawang. So benda-benda tu semua jangan buang sebab dia sangat-sangat bagus untuk pokok kita. Dan yang paling penting dia adalah organik dan dia sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. So, bagi kawan-kawan yang suka dan orang kata sukalah tengok perkongsian yang cikgu kongsikan, boleh bantu cikgu tekan like, share, komen and subscribe. Semoga cikgu dapat buat video yang lebih bermanfaat yang boleh kita kongsi bersama. Okey, terima kasih. Terima kasih menonton channel cikgu. Okey, bye.